Betul tu. Kan, okey, beralih kepada satu lagi perkembangan. Presiden Persatuan Sarawak United, Datuk Posa Majais menamakan B. Satyanardan sebagai pengganti E. Ella Varisan yang kini menggalas tugasan bersama skuad negara. Beberapa kata sepakat sulit untuk dicapai ekoran pengurus skuad bawah 23 tahun ini terkandas di Phnom Penh, Kemboja, ekoran positif COVID-19. Laporan Fina Nasrong. Posa rela hati dengan pemilihan Ella Varisan demi skuad negara. Namun menjadi persoalan ketika ini tentang siapa selayaknya berada di posisi utama barisan kejurulatihan Sarawak United. Nama B. Satyanardan cepat meniti di bibir anak jati Sarawak ini sebaik ditanya siapa bakal mengisi kekosongan itu. Ya, dia akan ambil alih tim ni. Mungkin ialah mengingat sampai akhir musim lah. Cuma kita nak sebab dia sebelum ni dengan Sarawak kan technical director. Ya, betul. Tapi untuk kedudukan technical director tu nanti mungkin kita bincang setelah saya balik nantilah. Tapi untuk ni masa ni saya nak dia handlekan tim tu. Dalam perkembangan berbeza, Posa ketika ini masih berada di Phnom Penh menjalani proses kuarantin kerana positif COVID-19. Seramai 15 pemain dan pegawai terkandas di hotel penginapan rasmi AFF, manakala 28 pemain dan pegawai termasuk Brad Malani tiba di Kuala Lumpur pada Khamis. Pintu hotel ni ada 3 pintu utama. Jadi 3 pintu utama tu diorang boleh masuk belakang boleh, pakai tengah pun boleh, pakai depan pun boleh. Tak tutup Tapi ada yang masuk tu depan, tapi yang masuk depan ni depan mata kita sini. Kita lihat, masya-Allah. Jadi ni dah mana dah tak terkawal lagi dah. Itu mungkin salah satu punca dia jugalah. Jadi tak ada ketat sangat. Tapi ialah kita tak komplain lah alasan. Kalau kita imbas kembali prestasi skuad muda negara Piala AFF, penarikan diri menyaksikan Malaysia dan Laos perlu bersaing sesama sendiri yang pada awalnya dijangka mampu memberi laluan lebih mudah untuk Malaysia layak ke pusingan seterusnya. Namun sebaliknya, gol pembukaan kempen dari Selvan Anbuaga Lagan merupakan satu-satunya jaringan yang berjaya dihasilkan anak buah Brad Maloney, sekaligus mengundang rasa kurang senang pelbagai pihak. Alright, siapa tak kenal B. Satyanardan, perwatakan yang garang atas padang tapi dekat luar sangat lovable. Sepanjang karirnya kita dapat saksikan banyak pencapaian. Latest juara Liga Premier 2018, dia juga pernah dinobat sebagai jurulatih terbaik tahun 2010, 2012 dan 2017. Skuad bawah 23 pun pernah berada di bawah kendaliannya selain pimpin Kelantan FA sebagai juara di Piala Malaysia tahun 2010. Baik, kita bersama dengan Fina Nasrong untuk perkembangan lanjut. Hello Fina. Hai Fina. Hello. Alright Fina, mengenai undian kelayakan Piala Asia, ada Bahrain, juga ada Turkmenistan dan Bangladesh. Undian yang bagus untuk Harimau Malaya, Fina? Lily, nak kata bagus tu mungkin bagus kepada pihak lain sebenarnya. Kita sebenarnya masih lagi keliru dengan prestasi sebenar skuad negara selepas mereka tampil cukup menarik dalam aksi 2 tahun lalu di kelayakan Piala Asia. Tetapi akhir-akhir ini perkembangan mereka menampakkan sesuatu yang mungkin meragukan. Saya fikir undian ini adalah berat untuk skuad negara memandangkan Bahrain bersama dalam kumpulan kita. Selain itu, Turkmenistan dan juga Bangladesh juga bukanlah pasukan yang boleh dipandang mudah. Namun, saya rasa apa yang diperkatakan oleh Kim Panggun menampakkan beliau memiliki sasaran untuk setiap perlawanan dan dia telah memberikan penjelasan yang cukup terang kepada kita bagaimana dia akan menjadikan setiap perlawanan tu. Maksudnya di sini dia ingin mencuri mata ketika pertemuan dengan Bahrain, dan jika itu berlaku, ia adalah sesuatu yang cukup mengejutkan pada saya kerana kita tahu di mana Bahrain, di mana Malaysia. Selain daripada itu, Turkmenistan juga misi wajib menang dan juga Bangladesh. Tak ada pilihan untuk skuad kebangsaan dan sekaligus ini memberikan tekanan yang cukup besar kerana mereka tidak ada banyak pilihan. Selain daripada yang saya faham, hanya satu sahaja kem latihan kebangsaan iaitu pada Mac. Ini adalah misi yang rumit tapi tidak mustahil.
Fina, saya nak ajak Fina, kita nak cakap lebih mendalam lagi tentang apa yang diulas oleh Kim Panggon tadi dalam laporan Fina, yang dia ada mengatakan tentang perlawanan penentuan tu adalah lawan Turkmenistan. Mungkinkah sebab boleh dikatakan dalam ketiga-tiganya Bangladesh, Turkmenistan dan juga Bahrain ni, kalau kita dapat conquer lah game dengan Turkmenistan ni, mungkin lebih beri kelebihan kepada Malaysia, mungkin macam tu Fina? Saya fikir sekarang ni saya boleh katakan Turkmenistan dan juga Malaysia adalah mungkin seimbang pada Kim Panggon. Dalam masa yang sama, Bangladesh kita tidak ada banyak pilihan selain kemenangan. Dan Bahrain ia akan memungkinkan satu kedudukan yang kurang memihak kepada kita. Jadi mahu tak mahu Turkmenistan, walaupun kalau kita lihat dari segi ranking mungkin kelebihan kepada mereka, tapi kita tak ada pilihan Su. Jadi dia punya turning point tu dekat situ. 3 mata daripada Turkmenistan dan saya rasa mungkin maksud Kim Panggon adalah tidak mustahil untuk 3 mata ke atas Bangladesh. Jadi penerangan beliau cukup jelas di mana kita tidak boleh kalah dan adalah sesuatu yang cukup besar, iaitu mencipta kejutan ke atas Bahrain. Ini adalah menarik untuk diperkatakan dan saya sebenarnya tak sabar Su nak melihat perubahan 360 darjah skuad kebangsaan. Betul. Selepas mereka melewati satu situasi yang cukup suram untuk perkembangan mereka. Macam Lily juga, Lily tak sabar. Sebab macam betul lah juga Kalvina, kalau macam Turkmenistan tu first game kita menang, bagi lebih motivasi kan macam tu. Betul. Tapi Fina, kita masih boleh berpegang kepada faktor kelebihan bermain di tempat sendiri ke? Sebab Panggon pun ada merayu kepada peminat tempat untuk terus menyokong pasukan kebangsaan. Pendapat Fina? Lily, jangan kita cuba menafikan keperluan penyokong-penyokong yang turun ke stadium. Sebenarnya mereka yang meniupkan semangat untuk pemain-pemain terus memberikan aksi yang terbaik. Beraksi di laman sendiri. Ini adalah kita punya home ground. Sudah pasti kita tak nak malu di tempat sendiri. Dan saya menuntut aksi yang mampu memberikan kesan dalam setiap perlawanan dan sekaligus tiada jalan mudah untuk mana-mana pasukan pun. Kita akan fight habis-habisan. Itu je yang boleh saya katakan, kerana untuk ketika ini saya fikir tidak banyak masa untuk Kim Panggon menilai keseluruhan pemain. Mungkin dari segi pemilihan pemain tidak banyak beza daripada apa yang ditampilkan oleh Coach Tan Cheng Ho sebelum ini. Tetapi bagaimana Kim Panggon mencorakkan pasukan itu, itulah yang akan memberikan kelainan kepada skuad kebangsaan nanti. Dan kita harap semua pihak dapat membuka minda masing-masing, membuka hati masing-masing untuk terima mungkin ada sedikit perubahan baru lah yang dibawa oleh Panggon nanti. Okey Fina, nak menyentuh tentang kedudukan jurulatih Sarawak United pula yang sudah hampir pasti nama Satinada ni akan isi posisi tu Fina. Sudah pastilah so, kerana kalau kita lihat di sini individu yang paling dekat selain daripada Ella Varasen adalah P. Satinada sendiri yang bersama-sama dengan pasukan Sarawak United. Dan saya pun fikir Satya adalah calon yang paling layak untuk mengemudi skuad Sarawak United ni. Lagipun keadaan dah semakin suntuk, kita pun dah nak start liga, everything semua. Saya fikir kalau ada perubahan ditampuk ke jurulatihan, itu mungkin akan memberikan sesuatu yang berbeza pula, kerana acuan ini adalah hasil daripada perbincangan E. Ella Varasen dan juga B. Satinada. Walaupun hakikatnya Satya tidak menyentuh hal-hal di dalam padang, tetapi dia dah tahu bagaimana dan macam mana pasukan ini boleh dicorakkan untuk mereka tampil berkesan dalam setiap perlawanan. Tapi saya difahamkan masih lagi ada perbincangan yang belum pasti di antara Satinada dan juga Datuk Kosa, dan perkara itu mungkin akan dapat diputuskan sebaik sahaja Datuk Kosa pulang ke Malaysia, dan kita mengharapkan Datuk Kosa cepat sembuh daripada COVID-19 dan kembali ke Malaysia untuk meneruskan tugasan-tugasan bersama dengan skuad Sarawak United. Kita harap juga mereka yang berada di Phnom Penh tu semuanya pun sihatlah dan kembali dengan sihat, lebih sihat lagi. Selamat ya Surah. Okey, baik, terima kasih Fina Nasrum. Nanti update confirm Fina akan membawakan dalam masa terdekat ni untuk status bagi pasukan Sarawak United. Terima kasih Fina Nasrum.